secara beransur-ansur. Itu pendekatan. Itu namanya pendekatan. Perselisihan dari sudut pendekatan. Adapun setengah-setengah yang memberikan gambaran yang tidak baik hari ini, contohnya yang diamalkan di Nigeria, Boko Haram, yang dilaksanakan oleh IS, yang digambarkan dalam YouTube, itu yang akhirnya memberi gambaran yang negatif, yang salah tentang undang-undang Islam. Yang akhirnya orang bukan Islam melihat, orang Islam sini melihat undang-undang Islam ni suatu yang ganas, yang zalim, yang tidak baik dan sebagainya. Jadi sebab itu pelaksanaan ini dia perlu mengambil kira pendekatan demi pendekatan lah. Jadi sebab itu kita sebenarnya di peringkat agensi penguatkuasaan agama pun sebenarnya kita pernah mengemukakan. Di peringkat JAKIM dia ada Jawatan Kuasa Perundangan Syarak dan Sivil. Di peringkat JAKIM ada wakil negeri-negeri. Kita dah kemukakan kepada pihak peguam negara supaya dilakukan penambahbaikan. Iaitu 3, 5, 6 tu dah tak relevan dah tahun 90-an dulu kan. Jadi kita minta dipertingkatkan. 3 tahun penjara kita minta jadi 9 tahun. RM5,000 kita minta jadi RM15,000. 6 kali sebatan kita minta jadi 18 kali sebatan. Mungkin 5 tahun lagi lepas lulus ni, 5 tahun lagi kita minta tambah lagi. Itu tak salah, kerana itu adalah pendekatan. Sebab kalau kita nak buat secara drastik, mungkin ianya akan memberikan kesan yang tidak baik dan akhirnya memberi gambaran yang salah tentang Islam itu sendiri. Di mana pendekatan secara beransur-ansur ini adalah suatu pendekatan yang dibenarkan. Zaman Nabi dulu pun dia tak buat straight. Dia sikit-sikit. Arak contohnya. Mula Nabi dalam Quran sebut apa? Arak ni ada baik, ada buruk. Tapi buruk lebih banyak daripada baik. Lepas tu datang pula ayat kata, bila dah dekat nak semayang, tak boleh minum arak. Ni kalau dah lepas semayang, boleh. Sampailah ketiga, barulah turun ayat diharamkan arak secara total. Maknanya pendekatannya secara tadarruj, secara beransur-ansur. Yang pentingnya kita perlu ada blueprint, plan tindakan bagi melaksanakannya. Itu kita serahlah kepada pihak yang diberikan kuasa. Kita sebagai pelaksana ni, kita hanya melaksanakannya saja. Jadi itu zina, fahisyah, wasa'a sabila, dan wasa'a sabila dan zina juga kata Allah adalah merupakan jalan yang boleh membawa kepada kerosakan. Bagaimana tak jadi rosak? Bila berzina, silap-silap mengandung. Bila mengandung, lahir anak, malu, akhirnya anak itu dicampak dan dibuang. Ini Allah sebut wasa'a sabila, jalan yang boleh membawa, menyebabkan orang yang berzina itu akhirnya dia buat kejahatan-kejahatan yang lain. Daripada zina, dia membunuh. Membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Menggugurkan kandungan. Yang dah lahir dicampak, dibuang. Tuan-tuan lebih arif lah. Yang kami jumpa sikit-sikit je lah. Kes-kes yang kita jumpa, ada yang tanam anak, ada yang bagi anjing makan, ada yang campak sampah, ada yang jual, ada yang macam-macam. Ini puncanya apa? Zina. Tak ada orang yang kahwin dapat anak tiba-tiba nak buang. Tak ada. Secara fitrahnya tak ada. Secara fitrah tak ada orang kahwin dapat anak nak buang. Tak ada. Dia tak suka ke, dia susah ke, dia tak akan buang. Orang asli punya susah pun nak berderet, dia tak bagi ke orang. Dia sayang anak dia. Kita kalau nak bagi ke orang pun boleh kepada yang Islam. Buang. Tapi kenapa buang? Kenapa buang? Kerana malu. Kenapa malu? Kerana anak itu lahir tanpa ada bapa, tanpa melalui proses pernikahan. Bila dia tak nikah, tak ada ayah, kesannya kepada anak-anak yang tidak berdosa. Kesian anak-anak ni.
Walaupun hari ini pihak Jabatan Pendaftaran Negara memperuntukkan ada permohonan Seksyen 13. Permohonan Seksyen 13 ni sebenarnya bertujuan untuk menjaga aib kanak-kanak yang tak berdosa, tak bersalah ni. Lalu di ruangan berapa dimasukkan nama orang. Nama contoh nama anak, nama bapa masuk. Tapi bawah tu ada permohonan Seksyen 13. Tapi bila dia nak buat kad pengenalan, ketika itu tak ada dah Seksyen 13. Itu yang kadang timbul, datang ke pejabat-pejabat agama, minta dibuat pengesahan sebab nak masukkan nama bapa. Surat beranak boleh. Kata kenapa dalam IC tak boleh? Sebab dalam IC tidak ada lagi Seksyen 13 tu. Maknanya bila anak-anak tu dah umur 12 tahun, nak tak nak, si ibu perlu menjelaskan perkara yang sebenarnya lah. Kita pejabat agama pun kita tak boleh nak sahkan. Anak yang tidak sah taraf, bagaimana mungkin kita nak mengesahkan nasabnya, sebab itu bukan anak dia. Walaupun lelaki tu kata memang saya yang bertanggungjawab, perempuan tu kata saya tak pernah bersama kecuali dengan dia saja. Tapi Islam tidak mengiktiraf hubungan tanpa pernikahan. Bahkan menurut mazhab kita Syafi'i, ikut mazhab kita Syafi'i, seorang lelaki berzina dengan perempuan ni mengandung, dapat anak perempuan ni besar, anak perempuan ni boleh kahwin dengan lelaki yang bertanggungjawab. Ikut mazhab kita Syafi'i boleh, walaupun ada pandangan mazhab lain yang tidak membenarkan. Walaupun sabit, cek DNA memang anak dia, tapi mazhab Syafi'i kata boleh kahwin. Sebab apa? Sebab apa? Anak itu lahir tanpa melalui proses yang disyariatkan. Maknanya dia lahir bukan melalui proses perkahwinan. Maka Islam tidak mengiktiraf sebagai seorang anak. Ini zina. Sebab itu dalam maqasidus syariah, dalam maqasidus syariah, kita tahu maqasid ni yang selalu orang sebut maqasid ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maksudnya objektif ataupun matlamat. Maqasidus syariah artinya objektif ataupun matlamat pensyariatan sesuatu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu perkara yang Allah syariatkan ada objektifnya, ada tujuannya, bukan sia-sia, bukan saja-saja. Contohnya, maqasid syariah ni dia ada 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, menjaga nyawa. Sebab itu diharamkan bunuh orang dan sebagainya. Yang ketiga dinamakan sebagai hifzun nasab, menjaga keturunan. Sebab itulah diharamkan zina. Zina diharamkan untuk menjaga nasab keturunan. Dan yang keempat hifzul aql, menjaga akal, lalu diharamkan minum arak dan minuman yang memabukkan. Dan yang kelima hifzul mal, menjaga harta, lalu diharamkan kita mengambil harta yang bukan hak kita, mencuri, merompak dan sebagainya. Ini maqasidus syariah yang disebut daruriyat al-khamsah, 5 perkara yang amat penting dalam agama kita Islam. Jadi zina untuk nak jaga nasab keturunan. Nak jaga nasab keturunan. Sebab itulah Islam amat menitik beratkan. 48. Cuma saya sentuh juga, dia ada 49. Saya tak masuk sini 49. Seksyen 49 ialah percubaan persetubuhan haram. 48 ni zina, persetubuhan haram. 49 cuba, percubaan untuk melakukan persetubuhan haram. Ada apa bezanya? Percubaan persetubuhan haram ini, kita ambil tindakan ke atas pasangan yang dah sampai ke peringkat dah buka pakaian dan semua, tapi dia tak berzina lagi. Dalam keadaan yang orang kata dah sampai peringkat dah nak berzina tapi belum berzina.
Itu Seksyen 49. Percubaan melakukan persetubuhan haram. Hukumannya ringan sikit lah daripada zina ni. Ringan sikit. Walaupun kebanyakan kesnya yang kita ambil dah berzina, tetapi kadang-kadang dia tak mengaku berzina, ataupun kita tak punya bukti-bukti yang mencukupi untuk mendakwa di bawah Seksyen 48, maka kita akan dakwa di bawah Seksyen 49 saja.